orang alim ni sebenarnya dia macam itu, dia boleh menyamalah dengan baik, tapi ada hal-hal yang merujuk kepada hukum dan Quran di mana dia harus tegas. Sebab itu kita dalam soal yang anti hadis ini, apa dia asas pemikirannya? Ialah pertama, menolak semua hadis. Kalau Kasim dia datang kata ada hadis ahad, ada hadis dhaif, tak apalah bincang ya. Tak boleh kita nak hukum dia. Walaupun selalunya orang nak baku pasal ini, tahulah sikit. Saya ada sejarah ada sedikit ya. Sebab saya dulu angau tadi ya, dulu jadi masa saya timbalan Presiden UMNO, saya ketua UMNO Pulau Pinang. Masa saya ambil alih, Kasim Ahmad ini dah jadi ketua penangan UMNO Tanjung. Saya tak apalah, dia ketua UMNO biarlah. Kemudian Allahyarham Syekh Azmi, masa itu mufti, dia bagi tahu, dia kata, Syekh ini Kasim ni tak boleh. Dia kata, tu salah mufti campur siapa nanti, siapa tak nanti. Dia kata, kan? Tak, dia kata ini soal dia ada menolak hadis. Saya kata, dah dulu dah berhenti semua. Tak, dia kata. Saya kata, anak kata kat Syekh, jangan kita nak, kita tahulah, kita tak perlu mufti, tapi kalau anak nak ambil keputusan itu, kenapa? Dia kata tak, kita ada tip, kita ada rekod, kita dah tulis, semua ada ya? Dan ada ustaz Jabatan Agama Pulau Pinang, Kepala Agama Pulau Pinang yang hadir dan catat semua dan tip semua. Jadi ada anak nasihat. Jadi bila saya sah yang tu, saya pun telefon kepada ketua Tanjung, so pecat nak kasih supaya ketua penanganan masa tu lah saya boleh tahan sikit so pecat. Sebab bagi saya, kita boleh beda pendapat, tapi jangan sampai mengizinkan perkara macam ini. Dia pecat. Dia protes, dia datang ke airport, dia protes saya, dia kata saya ni aliran konservatif, ikut tekanan Hasan Habib, kerana Habib masa tu menolak. Saya kata tak, soal dia saya bukan kerabah ke Habib, soal hukum jelas, tak boleh terima. Tak, dia kata you kena hadis ni, dia bagilah teori. Jadi saya kata, kasih you tulis puisi sudahlah. Sebab ilmu hadis ni ada kaedah dia tertentu, dia ada sains hadis yang mendalam. Ada dalam bahasa Inggeris pun ada, dia berkata buku tentang authenticity, tentang kesahihan, keadaan tradisi penulis hadis, dia detail ya. Tapi tak apa, saya kata kamu bahasa Arab kau dah kuasai. Dia kata dia baca semua terjemahan yang ni. Tapi tak apa, dia bantah, dia pergi jumpa Tuan Mahathir, dia bantah, tapi saya masih kekal pemecatan dia. 4 hari sebelum pilihan raya baru ni, dah tahu Zali ingat tidak, dalam berita harian itu sesat, Kasim buat kenyataan dan dibagi 1 halaman penuh oleh media UMNO. Apa dia kata? Anwar patut dihukum gantung. Dia minta saya, dan dia kata ada alasan cukup kuat orang macam ini tidak boleh hidup kerana akan menjadi rosak kepada negara. Dendam dia, saya pecat dulu untuk habis. Tapi saya nak beritahu, saya tak ada peribadi, saya tak ada masalah langsung. Sebab mula dulu soal minta bantu dia terjemahan kerja Dewan Bahasa semua, saya tak halang. Dia nak cari makan, semua saya benarkan ya. Tetapi bila soal anti hadis, soal akidah, kerana kita tahu Rasulullah SAW itu semua umat Islam ni arif lah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana seorang kita anugerah daripada Allah, iktiraf sebagai rahmat pada sekalian alam, contoh terbaik, tapi yang dia cakap tak boleh pakai ya. Nak salah, kita salah macam mana? Kalau kita tolak prinsipnya semua hadis seperti mana dibawa oleh Kasim, kita nak tanya orang Islam salah macam mana? Jadi kita jelas, saya tak tahu. Tapi soal dia dihidupkan balik, dia punya pemikiran dia ni, dan ditaja oleh Yayasan Perdana Tun Dr. Mahathir, dilancarkan program oleh Tun Dr. Mahathir. Kemudian Dr. Mahathir pertahankan pandangan dia. Cuma semalam Dr. Mahathir tukar lah. Dia kata Kasim ni tidak anti hadis. Sudah soal yang disebut oleh Tariq Suwaidan, yang saya katakan memimpin Ikhwan dan dalam Majlis Syura yang berucap semalam tu
Dia kata kita dalam malapetaka umat Islam di merata, Syria, Mesir, sebut Afghanistan, Lebanon. Dia kata jangan cari malapetaka di Malaysia. Sebab itu mesti ada suara umat yang tegak. Kita kadang-kadang nak serah kepada orang yang berkuasa ni. Oleh kerana dia payung dia Dr. Mahathir, siapa tak boleh tegur. Kalau tegur pun tegur lembut. Cubalah kalau orang lain, katalah orang pai ke, ataupun saya ke, saya ingat dia kena hamput setengah mati dah. Tindakan, kita akan tindakan, charge, macam-macam ya. Saya masih ingat Menteri Agama, saya berucap di London School of Economics di London ya, bahasa Inggeris, dan yang hadir itu 90% pensyarah dan tokoh-tokoh bukan Islam. Jadi saya cubalah perlembutkan Islam ini. Dan selain bila cerita tentang makasih, bahawa ada pandangan Ketua Padri Saint Augustine, ada banyak. Oleh kerana saya sebut begitu, dia kata Anwar ini mendukung faham pluralisme agama, menyamakan Islam dengan agama lain. Terus saya akan dakwa dia, nak dakwa. Saya kata tak apa. Saya kata kalau dia dakwa, saya nak minta Syekh Khardawi jadi saksi saya. Tak berani, tak dakwa je lah. Tapi yang ni yang jelas anti hadis dibiarkan. Sebab tu saya mulakan tadi dengan membaca sebuah ayat Quran ya, yang meyakinkan kita bahawa isu pertikai asas Quran dan kerasulan ini bukan perkara baru, tetapi harus memperkuat tekad kita untuk mempertahankan. Politik tu tak apa. Sebab tu saya dalam semalam saya sebut, ramai ini ada yang sokong, ada yang tak sokong. Ada yang akan setuju undi, ada tak undi, tak apa lagi. Tetapi jangan sampai pertikai Quran atau hadis. Kalau kita pertikai hadis, sebenarnya dia ada kaitan dengan mempertikai Al-Quran.